Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 788. Antara paparan utama. Pakatan Harapan masih lagi sepakat amanah. Jangan kontroversi, Fira Mikah berulang lagi. Inikah pakar dalam kerajaan teknokrat PAS? Siapa sebenarnya pengkhianat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin amanah berpendapat bahawa mereka masih sepakat walaupun gagal menghalang kerajaan tebuk atap yang berkuasa tanpa mandat rakyat ini daripada meluluskan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat pada 15 Disember lalu. Naib Presiden Amanah Datuk Hassanuddin Mohamad Yunus berkata Pakatan Harapan masih sepakat bahawa Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim layak sebagai calon Perdana Menteri. Ahli Parlimen Hulu Langat itu berkata ketokohan Anwar tetap unggul dan beliau mendapat sokongan padu daripada Ahli Parlimen Pakatan Harapan. Setakat ini, Anwar paling layak menerajui negara. Saya rasa semua Ahli Parlimen Pakatan Harapan masih berpandangan begitu dan terbukti dalam satu sesi perbincangan tertutup diadakan 2 minggu lalu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan menzahirkan sokongan padu pada Anwar. Bukan Anwar tidak layak tetapi isunya adalah untuk meraih sokongan Ahli Parlimen dari blok selain Pakatan Harapan iaitu Pakatan Harapan Plus dan yang lain, katanya seperti dipetik Sinar Harian Rabu lalu. Bagaimanapun, menurut beliau, Pakatan Harapan masih memerlukan sokongan daripada Ahli Parlimen di luar serkel Pakatan Harapan untuk meyakinkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sebab itu, kami sentiasa berinteraksi dengan Ahli Parlimen di luar Pakatan Harapan dan meninjau peluang untuk menukar kerajaan yang tidak stabil ini. Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional juga sentiasa bercakaran sesama mereka. Oleh itu, Pakatan Harapan kena bertindak segera untuk selamatkan negara dengan meluaskan kerjasama dengan Ahli Parlimen lain kerana menyedari bahaya jika terus mengekalkan kerajaan tidak stabil ini, tegasnya. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata dakwaan bahawa Pakatan Harapan berantakan tidak berasas. Menurut beliau, penubuhan amanah adalah bagi meneruskan kelangsungan muafakat 3 parti iaitu Keadilan, PAS dan DAP di dalam Pakatan Rakyat yang musnah akibat pengkhianatan PAS di era Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Beliau berpendapat siapa sahaja di barisan pembangkang perlulah bersama menentang musuh yang satu. Jika pembangkang gagal bersatu, pilihan raya umum ini akan mengembalikan Datuk Seri Najib Razak dan kluster penyamun ke tampuk kuasa kerana mereka terdesak untuk bebas daripada hukuman penjara, ujarnya lapor Sinar Harian. Katanya pembangkang perlu konsisten mengasak keabsahan Perdana Menteri serta Kerajaan Perikatan Nasional dan ia hanya boleh dilakukan dengan satu muafakat yang lebih besar. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad pula konsisten dalam pendapatnya bahawa mereka yang membentuk kerajaan sekarang adalah pengkhianat. Beliau berkata bilangan sebanyak 108 undi yang membantah belanjawan 2021 menunjukkan dengan jelas Ahli Parlimen Pembangkang sepakat dalam menentang Perikatan Nasional. Pada undi yang terakhir, kita telah dapat zahirkan dan wujudkan kesatuan di kalangan semua parti-parti pembangkang dan kita dapat 108. Beliau berkata demikian dalam bicara YB Khalid Samad siri 87 bertajuk Hala Tuju Amanah Menjelang 2021 bersama Jom Channel. Khalid berkata amanah mahu pembangkang bersatu dan bekerjasama. Jika berpecah belah, yang untung ialah pihak Perikatan Nasional, khususnya Datuk Seri Azmin Ali. Walaupun mungkin ada batu api di sana sini, aktivis amanah perlu mempertahankan akhlak mereka agar tidak terjun ke lembah bersama mereka. Perlu diingat politik ini perbuatan kita di dunia tetapi berakhir di akhirat.
Seperti menamakan kereta nasional, jalan atau anak panda, nama stadium mini bukan isu politik. Tetapi suka atau tak suka, Ketua Eksekutif Negeri yang terbabit harus mengambil tanggungjawab untuk memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang. Maka kes nama Stadium Mini Kuala Nerang, Fira Mikah yang jelas serupa dengan nama pegawai daerah Padan Terap, Hakim Arif Mat Nur yang dieja secara terbalik harus diambil sebagai sempadan yang buruk. Dilaporkan Esko Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Dr. Muhammad Hayati Osman berpendapat Kerajaan Kedah tiada keperluan menamakan Stadium Mini di Kuala Nerang dengan Fira Mikah kerana ia menyebabkan tanggapan negatif masyarakat. Bagaimanapun, saya anggap perkara ini selesai kerana difahamkan nama stadium itu akan ditukar selepas ini, katanya seperti dipetik berita harian online. Terdahulu, pegawai daerah berkenaan dilaporkan berkata namanya tiada kaitan, sebaliknya perkataan itu dipilih dalam mesyuarat pentadbiran pihak berkuasa tempatan terbabit. Beliau mendakwa Fira adalah perkataan yang diambil dari bahasa Sepanyol atau Greek, manakala Mikah berasal dari bahasa Arab. Setakat ini tiada mana-mana media yang tampil menyokong dakwaannya. Sementara itu, Pernama melaporkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor sebagai berkata, perkara tersebut hanya dibincangkan di peringkat pihak berkuasa tempatan, PBT dan tidak dibawa untuk tindakan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri bagi tujuan kelulusan. Semua nama-nama jalan, taman, lokasi atau stadium yang nak dinamakan sempena apa-apa kena bincang di peringkat Majlis Kerajaan Tempatan dahulu, kemudian dibawa ke dalam mesyuarat Exco untuk kelulusan, katanya seperti dipetik bernama. Menurut beliau, Kerajaan Negeri Kedah telah mengarahkan supaya nama stadium itu ditukar bagi meleraikan kontroversi berkaitan perkara itu. Menyentuh mengenai tindakan yang bakal diambil terhadap Hakim Arif, Muhammad Sanusi berkata perkara tersebut akan diserahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menentukannya bersesuaian dengan urusan pentadbiran. Nama baru akan diangkat dalam mesyuarat Exco untuk kelulusan, tapi saya tak fikir dia akan angkat nama itu semula sebab kalau tanya saya pun, saya tak setuju dengan nama itu, katanya. Adalah kelakar jika ada mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri Kedah yang percaya bahawa nama tersebut diambil dari bahasa Sepanyol, Greek atau Arab. Nama Fira Mikah yang sama dengan Hakim Arif dieja terbalik adalah satu kebetulan yang sukar dipercayai. Ia mustahil. Kenyataan Exco Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah Dr. Muhammad Hayati Osman bahawa Fira Mikah merupakan nama yang menyebabkan tanggapan negatif masyarakat. Nampak seolah-olah beliau tidak nampak bahawa perkara tersebut adalah serius. Lebih-lebih lagi, kini Menteri Besar sendiri berkata proses menamakan stadium mini tersebut tidak mengikut prosedur. Begitu berani seorang pegawai daerah melanggar tata kelola Kerajaan Negeri Kedah yang beliau sendiri bertanggungjawab sebagai penjawat awam. Maknanya beliau tidak menghormati peraturan dalam tadbir urus yang diamalkan di negerinya sendiri. Apabila sudah kantoi, maka keluar alasan kononnya nama tersebut diambil daripada bahasa Sepanyol, Greek dan Arab. Kejadian tersebut bukan isu politik, tetapi ia tetap memalukan ahli politik khususnya yang kini memegang kuasa di negeri berkenaan. Ia menonjolkan bibit-bibit kelemahan dari sudut kawalan, koordinasi dan ketelusan tadbir urus jabatan kerajaan di negeri berkenaan. Kerajaan Kedah harus memberi pengajaran terhadap pegawai daerah berkenaan supaya ia tidak berulang di masa hadapan. Kerajaan teknokrat adalah sebuah pemerintahan yang diterajui oleh kumpulan pakar yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi. Satu bentuk jalan penyelesaian kepada polemik dan pertembungan parti politik yang sudah hilang arah sehingga merugikan rakyat. Demikian hujah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang ketika mempertahankan konsep kerajaan teknokrat yang diwar-warkan sebelum pilihan raya umum ke-14. Kini mereka menjadi kerajaan dengan cara tebuk atap walaupun kalah semasa pilihan raya umum yang lalu. Adakah kerajaan teknokrat itu menjadi kenyataan? Kalau ada, mana dia? PAS mempertaruhkan Ahmad Amzad Hashim sebagai teknokrat yang memegang jawatan Timbalan Menteri Sains, Tenaga dan Inovasi Malaysia. Namun, tindakannya jelas tidak mencerminkan ilmu dan kemahiran yang tinggi. Tindakan beliau membawa Malaysia untuk turut serta di Expo 2020 Dubai menunjukkan sikap yang tidak sensitif terhadap isu penderitaan rakyat Palestin. Ia sekaligus menyimpan dari jalan penyelesaian kepada polemik dan sudah hilang arah sehingga bukan hanya merugikan rakyat tetapi seolah-olah mempersenda perjuangan Islam memimpin yang diperjuangkan parti itu. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Amanah mengecam tindakan Timbalan Menteri PAS tersebut yang menaikkan papan iklan besar-besaran di Terengganu mengumumkan penyertaan Malaysia ke Expo 2020 Dubai.
Untuk rekod, Emirat Arab Bersatu UAE telah menjemput Israel menyertai ekspo berkenaan. Akibatnya, Palestin menarik diri daripada menyertai ekspo tersebut. Mustahil timbalan menteri berkenaan tidak tahu kerana keputusan Palestin itu dilapor secara meluas oleh media dunia sejak Ogos lalu. Bagaimana beliau boleh berbangga dengan penyertaan Malaysia ke Expo 2020 Dubai? Beliau cuba menjustifikasikan penyertaan Malaysia atas alasan kepentingan ekonomi dan perdagangan. Apa yang menghairankan lagi ialah Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang juga Presiden PAS senyap 1000 bahasa dan tidak menasihati kerajaan dengan betul dalam isu ini. Jika Duta Khas dan Timbalan Menteri dari PAS tidak menasihati kerajaan Melayu Islam dengan baik dalam isu Palestin, apakah hala tuju sebenar kerajaan dalam memimpin umat Islam Malaysia? Bidah Salahuddin. Justru Salahuddin mengulangi pendirian mendesak kerajaan untuk segera menarik diri daripada menyertai Expo 2020 Dubai itu. Desakan tersebut turut disertai lebih 40 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menghantar surat terbuka menyuarakan kekesalan terhadap ketidakpekaan Ahmad Amzad yang memasang papan iklan mempromosikan penyertaan kementeriannya di dalam Expo itu. Menerusi surat terbuka, pertubuhan berkenaan menegaskan penyertaan Malaysia menunjukkan bahawa negara ini bersetuju dengan keputusan United Arab Emirates UAE untuk menormalkan hubungan dengan negara Israel. Ini juga menunjukkan Malaysia terlibat dengan tindakan pihak-pihak tertentu di peringkat antarabangsa yang meneruskan penderitaan rakyat Palestin di tangan Zionis. Kami benar-benar kecewa dengan hakikat bahawa setakat ini Mosti dan kerajaan Malaysia terus berdiam diri kepada seruan agar Expo 2020 Dubai diboikot demi menyokong perjuangan membela rakyat Palestin, tegas mereka. Kenyataan Ahmad Amzad yang mempersoalkan sama ada Pakatan Harapan atau Amanah akan memboikot semua negara yang ada hubungan dengan Israel sekiranya mereka menjadi kerajaan adalah amat tidak cerdik. Tidak pernah timbul isu boikot sesebuah negara, tetapi ianya seruan untuk boikot Expo 2020 Dubai setelah UAE baru saja mengiktiraf Israel dan menjemput Israel untuk turut serta, tegas Ketua Pemuda Amanah Terengganu Zamir Ghazali. Janganlah terus memutarbelitkan fakta kerana sama sekali tidak timbul isu seruan untuk memboikot semua negara yang mempunyai hubungan dengan Israel. Palestin telah dikhianati oleh satu demi satu negara Arab. Adakah sukar sebagai sebuah negara Islam yang sangat dekat dengan perjuangan rakyat Palestin untuk menunjukkan solidariti buat saudara kita? Soal Zamir. Jom channel bertanya, di mana solidariti kita sebagai umat Islam kepada Palestin apabila membiarkan negara itu memprotes bersendirian tindakan UAE yang memalukan ini? Jika tindakan timbalan menteri ini melambangkan pakar teknokrat PAS, maka Dewan Bahasa dan Pustaka disaran keluarkan makna baru bagi istilah tersebut. Berdasarkan beberapa kenyataan yang ditulis oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Fuad Zarkashi, Bersatu merupakan pengkhianat UMNO. Hingga sekarang, pemimpin UMNO itu enggan menggunakan istilah Bersatu untuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sebaliknya, beliau terus menggunakan PPBM. Beliau bukan hanya mengecam Perikatan Nasional Ciptaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, malah mempelekeh Setiausaha Bersatu yang juga Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau membidas Muhyiddin kerana gemar mengunci mulut, iaitu mendiamkan diri apabila timbul kontroversi. Misalnya, tindakan PAS dan Bersatu yang tidak menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin apabila dititahkan. Kononnya tiada jemputan untuk menghadap. Sedangkan Ahli Dewan Negara Perak Tan Sri Anwar Zaini berkata, PAS dan Bersatu memang dititah untuk menghadap baginda. Kunci mulutlah yang bahaya, depan lain, belakang buat lain. Muhyiddin hingga hari ini kekal kunci mulut tentang ICNR KWSP, moratorium dan RCI tabung haji. Orang akan bosan, maka janganlah marah kalau ada pihak lain ambil tindakan drastik. Salahkan diri sendiri kerana lambat bertindak. Sebab itu orang tidak minat bila Hamzah Zainuddin cadang tubuh gagasan besar. Cacah merbah Perikatan Nasional pun tidak selesai. Nak tubuh baharu pula, bidasnya. Beliau seterusnya menyindir, benda baharu yang belum ada kasih sayang menggalakkan kerja khianat. Siapa nak percaya pengkhianat suka kata dia adalah penyelamat, sebaliknya perosak. Namun dalam sibuk memimpin UMNO menggelar Bersatu Pengkhianat, Ahli Parlimen UMNO menyokong Belanjawan 2021 yang dirangka oleh Bersatu dan rakan sekongkolnya, Ahli UMNO yang kini menduduki Kabinet XXXL Muhyiddin. Sementara itu, cubaan Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Razali untuk membawa usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin hanya dibaku sampahkan oleh Speaker Dato' Azhar Azizan Harun.
Kata Azhar, beliau tidak mempunyai kuasa untuk mengutamakan atau menaikkan mana-mana usul untuk diberikan keutamaan, termasuklah usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Keputusan saya selama ini tidak menaikkan notis usul yang dicadangkan oleh ahli parlimen dalam Dewan Rakyat kerana ia bukan boleh dilakukan sesuka hati. Saya sendiri telah buat kajian mendalam dan melihatnya berdasarkan amalan dan konvensyen Westminster Demokrasi di mana speaker tidak ada kuasa menaikkan usul ke nombor 1, katanya di Dewan Rakyat minggu lalu. Pada masa ini terdapat kira-kira 16 usul undi tidak percaya daripada ahli parlimen, termasuklah satu daripada Tengku Razali Hamzah. Kenyataan Azhar itu dianggap oleh Timbalan Pengurusi DAP Perak, seorang pakar Perlembagaan Persekutuan, Abdul Aziz Bari, hanyalah cubaan untuk melindungi Muhyiddin Yassin. Secara idealnya, dalam sistem Westminster, perbalahan dan pertandingan harus dilakukan secara sivil di Dewan. Itulah sebabnya saya memanggilnya sesuatu yang memalukan. Justru kita kembali kepada persoalan, siapa sebenarnya pengkhianat? Mereka sebenarnya merupakan gerombolan tebuk atap, rakan sekongkolnya dan jenteranya yang bersemayam dengan aksi beraja di mata, bersultan di hati di Dewan Rakyat. Pengkhianat mana tahu malu. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.